Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi untuk tajuk seterusnya bagi mata pelajaran sains tahun 4. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan unit 2 manusia. Dua minggu lepas kita dah belajar macam mana organ pernafasan manusia, proses pernafasan manusia. Okey, ada teguran cikgu nak buat dekat sini masa yang cikgu tanda buku nota tu. Bila melukis tu, melukislah bab kata orang macam mana. Bila kamu lukis tu, orang tahu itu gambar paru, gambar hidung, trakea. Sebab ada yang lukis macam gambar penanggal, maknanya badan tak ada, isi sahaja. Jadi sains ni kalau melukis, bagi orang faham apa yang kamu lukis. Okey, tak susah sebenarnya melukis sains ni. Kamu boleh tekap je dalam buku teks tu. Okey, kita teruskan dengan, boleh buka buku teks muka surat 33. Kita mulakan dulu dengan tajuk kadar pernafasan. Okey, apa maksud kadar pernafasan ni? Kadar pernafasan ni, kalau kamu perasan, ada aktiviti-aktiviti yang kamu buat. Kadar pernafasan kamu biasa, sederhana ataupun tinggi. Apa maksud biasa tu? Maknanya, contohnya sekarang bila kamu menonton video cikgu ni, cuba rasa macam mana degupan jantung kamu. Biasa je kan? Bila kamu berjalan, macam mana kadar pernafasan kamu pula? Dan bila kamu melakukan aktiviti seperti berlari, melompat tali skipping, macam mana kamu rasa kadar pernafasan kamu? Lepas habis video ni, kamu boleh cuba buat aktiviti. Mula-mula kamu duduk je, macam kamu rasa dada kamu macam mana. Okey, lepas tu cuma kamu berjalan, macam mana pula kamu rasa dada kamu tu bergerak, jantung kamu tu. Lepas tu cuba kalau petang sikit berlari ke, melompat ke, ambil masa 5 minit. Lepas tu kamu tengok macam mana pergerakan jantung kamu pula, pernafasan kamu macam mana. Jadi terdapat bezanya aktiviti-aktiviti yang kamu lakukan, ada jenis-jenis kadar pernafasan dia. Okey, hari ini kita nak bincangkan ada 3 jenis kadar pernafasan, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Apa maksud rendah? Rendah tu maknanya degupan jantung kita tu berdegup dengan kadar yang rendah, biasa je. Okey, mana dia punya proses degupan tu biasa, macam perlahan je. Okey, kalau sederhana, dia tinggi sikit dari biasa. Maknanya bila kadar pernafasan kita sederhana ni, jarang berlakunya peluh keluar dari badan kita. Itu maksud kadar pernafasan sederhana. Tetapi kalau tinggi ni biasanya berlaku semasa kita selepas berlari ataupun melakukan aktiviti kesihatan, di mana bila kita selesai melakukan aktiviti itu, peluh akan keluar. Betul? Itu maksudnya kadar pernafasan tinggi. Dan kamu akan perasan bila kamu sudah melakukan aktiviti itu, kamu macam tercungap-cungap. Itu maksudnya kadar pernafasan tinggi. Maknanya badan kamu melakukan aktiviti yang melebihi daripada aktiviti biasa, seperti tidur, membaca, duduk, dan sebagainya. Itu maksud kadar pernafasan. Maknanya bila kamu tak buat apa-apa, kadar pernafasan dia rendah. Sebab tak buat apa-apa. Tapi kalau kita macam berjalan, bergerak sikit, aktiviti yang ringan macam menyapu, mana buat aktiviti, itu kita pakai kadar pernafasan sederhana. Tetapi kalau kita contohnya macam berenang, berlari, kita memerlukan tenaga yang lebih, jadi kadar pernafasan kita lebih tinggi. Okey, sekarang ni dalam buku nota, ambil buku nota, tulis hari ni, hari Khamis. Okey, tarikh 4 Februari 2021. Okey, jangan lupa garis. Okey,
tajuk yang pertama. Ni yang pertama. Yang pertama tajuk dia kadar pernafasan. Ni yang pertama. Yang pertama tak ditulislah. Cikgu dia tulis yang pertama tu. Kadar pernafasan. Jenis kadar pernafasan ada 3. Rendah, sederhana, tinggi. Sekarang ni cikgu nak kamu buat contoh-contoh. Apa dia kadar pernafasan rendah, apa aktiviti dia. Okey, ni semua aktiviti. Okey, kalau sederhana, apa aktiviti yang kamu buat? Kalau tinggi, apa aktiviti yang kamu buat? Okey, kamu boleh buku teks ni buku teks ni kurang dia punya nota. Kamu boleh rujuk buku aktiviti kamu pun kurang. Cuba cari tak kisah macam mana pun, cikgu nak kamu cuba cari apakah contoh-contoh jenis kadar pernafasan. Macam mana rendah, aktiviti apa, sederhana, aktiviti apa, tinggi, aktiviti apa. Okay, itu nota yang pertama. Okay, bila dah habis nota, sambung balik video cikgu seterusnya. Kita buka muka surat 35. 35 situasi yang menyebabkan kesan terhadap pernafasan. Apa maksudnya? Maknanya kita hidup kat muka bumi ni, tak semestinya kita akan rasa aman. Lepas tu dia tak mengganggu proses pernafasan kita. Kita akan pastikan kita akan jumpa contoh-contoh situasi 1, 2, 3 dan 4 di sekeliling kita, betul? Jadi, macam mana kamu rasa kamu lebih selesa? Situasi 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? Dikatakan kat sini, udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Maknanya udara yang bersih, tenang, aman, barulah kita boleh bernafas dengan baik. Tapi macam mana dengan situasi 1? Contohnya situasi 1 ni adalah proses pembakaran sampah. Jadi bila kamu berada di kawasan ini, macam mana rasa kamu tu? Macam mana, apa yang boleh menyebabkan berlakunya terhadap proses pernafasan kamu? Adakah kamu rasa biasa ataupun macam mana? Okey. Situasi 2 pula, biasanya berada di taman-taman. Okey, bila kamu berada di taman itu, macam mana perasaan kamu? Macam mana kadar pernafasan kamu? Mudah ke susah? Situasi 3 ni pula, ni buat apa ni? Ini biasanya yang ada tu maraton, yang lari beramai-ramai tu. Jadi macam mana kamu punya kesan dia terhadap pernafasan kamu tu? Okey. Situasi 4 pula, ini biasa yang kamu jumpa apabila kamu berada di kawasan orang yang menghisap rokok. Jadi macam mana kadar pernafasan kamu tu? Okey, elok ke? Tak elok ke? Jadi daripada 4 situasi ni, kamu kena nyatakan bagus ke, tak bagus ke kesan dia terhadap pernafasan manusia. Okey. Ni nota yang kedua. Bila setelah selesai menyatakan jenis-jenis aktiviti di atas, nota yang kedua, kamu kena tulis situasi dan kesan dia terhadap pernafasan manusia. Contohnya nombor 1 tu, bila kamu berada di kawasan pembakaran hutan tambah sarap, apa kesan dia terhadap pernafasan manusia tu? Adakah senang bernafas ataupun sukar untuk bernafas? Itu contoh kesan terhadap pernafasan. Ada 4 situasi, nyatakan keempat-empat kesan dia terhadap pernafasan manusia. Di sini baru kita tahu pernafasan kita ni baik waktu bila, di mana, ketika mana. Jadi bila kamu dah tulis yang ini, cikgu harap kamu dapat mengelakkan tempat-tempat yang boleh merosakkan
pernafasan kamu. Supaya kita kena jaga kita punya paru, supaya kita boleh, insya-Allah boleh, apa orang kata, jangka hayat tu lebih lama kalau kita menjaga paru kita dengan lebih baik. Terutamanya sekarang ni musim Covid. Covid ni dia menyerang paru. Jadi kalau kita tak menjaga paru kita dengan baik, susahlah kita nak bernafas dengan baik. Okey. Now, kita dah habis dah pernafasan. Macam mana situasi kita bernafas, tempat yang macam mana untuk kita bernafas dengan baik. Kita masuk pula proses. Okey. Proses perkumuhan dan penyah tinjaan. Okey. Cikgu rasa tahun 3 dah belajar kan? Okey, cikgu ulang balik. Ada 2 proses pembuangan. Ini kita panggil proses pembuangan dari badan kita. Yang pertama ialah perkumuhan. Yang kedua, penyah tinjaan. Kenapa ada 2? Okey, yang pertama kamu ingat, perkumuhan ni biasanya dia buang benda yang kecil-kecil je. Kecil-kecil je buang. Itu perkumuhan. Kalau penyah tinjaan, dia akan hasilkan pembuangan yang besar. Pembuangan besar. Itu beza dia. Perkumuhan ni yang kecil-kecil, penyah tinjaan benda yang besar. Okey, dia kata dekat sini, badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan seperti air kencing. Air kencing kamu keluar kat mana? Okey, peluh. Peluh tu keluar dekat mana? Bukan dekat tangan tapi dekat kulit. Okey. Tinja. Tinja ni apa? Tinja ni bahasa sains. Kalau bahasa orang kampung kita panggil tai. Tu maksud tai, tinja. Okey. Karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah gas dan wap air. Dekat mana dikeluarkan? Yang perlu disingkirkan, wajib disingkirkan. Kalau tidak kita singkirkan, kita akan mendapat penyakit. Sekarang kita bincangkan dulu perkumuhan. Okey, perkumuhan ni apa? Proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Maknanya dari badan kita dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Sebab dia tak perlu ada dalam badan kita. Kalau kita simpan, dia boleh mendatangkan penyakit. Contohnya, ni kita perlu bahan buangan yang pertama, air kencing. Okey, kamu kena kerap kencing. Macam mana kita nak bagi air kerap kencing? Banyak minum air putih, bukannya air manis. Banyakkan minum air putih, 8 gelas sehari. Pastikan air kencing kamu tu jangan terlalu kuning. Kalau terlalu kuning, maknanya dia kurang baik. Ada fungsi warna air kencing. Dia kalau pekat tu kurang baik. Dia kena warna dia kuning-kuning cair. Yang kedua, bahan buangan adalah peluh. Peluh ni terjadi biasanya kita bersukan, berjalan ataupun kita buat aktiviti melebihi had diri kita. Dan peluh ni wajib supaya dia membuang lemak-lemak yang ada dalam badan kita. Dan seterusnya, karbon dioksida dan wap air. Okey, ini ada 2. Dia akan keluar sekali 2. Karbon dioksida dan wap air. Okey, wap air tu macam mana kita nak tahu? Itu sebenarnya kita tak nampak wap air tu, tapi kita boleh rasa. Okey. Penyah tinjaan pula ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Tinja ni apa tadi? Adalah tai kita melalui dubur. Dubur tu dekat mana? Lubang buntut kamu tu. Ni lubang buntut tu. Nak berak tu kan? Jadi ada 2. Perkumuhan, dia menghasilkan air kencing, peluh, karbon dioksida dan wap air. Manakala penyah tinjaan, dia menghasilkan tinja. Sekarang kita tengok organ apa yang menghasilkan bahan-bahan buangan tersebut. Okey, yang pertama kulit. Ini kulit kulit yang terdapat di tangan, badan, kaki, semualah. Kulit kita menghasilkan peluh. Ya.
dipanggil merembeskan peluh. Apa fungsi peluh tu? Peluh tu menyingkirkan garam-garam yang yang berlebihan yang berada dalam kita. Sebab tu kalau kamu rasa peluh kamu tu dimasin sikit, kalau berani rasalah, tak mati dah. Okey. Kulit merembeskan peluh. Jadi organ yang menghasilkan peluh adalah kulit. Kulit menyingkirkan peluh. Yang kedua, peparu. Peparu kita guna peparu ni untuk bernafas. Jadi peparu kita ni membebaskan karbon dioksida dan wap air. Jadi bila kamu menghembus nafas, kamu membebaskan karbon dioksida sekali dengan wap air. Okey. Macam mana kita nak tahu wap air tu, cikgu? Okey, pergi dekat cermin, cuba kamu hembus nafas di cermin. Kamu akan nampak cermin tu berkabus, betul? Di situlah terdapatnya wap air. Okey. Sebab tu kalau kamu pergi tempat tinggi, contohnya kamera Highland kalau time malam tu, cuba kamu hembus nafas. Kamu nampak macam ada kabus keluar kan? Itu dipanggil wap air. Okey. Ingat peparu dia ada dua hasil buangan dia. Satu karbon dioksida, satu lagi wap air. Dikeluar dua sekali. Okey. Dan seterusnya adalah ni kita panggil apa ni? Ginjal. Ginjal ni terdapat di di pinggang kita, buah pinggang. Ini panggil buah pinggang, tetapi kita panggil dia adalah ginjal. Kita jangan panggil buah pinggang, kita panggil ginjal. Apa fungsi ginjal? Dia menyingkirkan air kencing, bukan pundi kencing Yang menyingkirkan air kencing ni adalah ginjal. Dia adalah tempat memproses air-air yang berlebihan ataupun yang bertoksik dari badan kita menjadi air kencing. Okey. Jadi ginjal menyingkirkan air kencing. Okey. Sekarang ni tadi dah buat dua, ini yang ketiga. Teruskan nota dia. Mula-mula kamu nyatakan apakah maksud perkumuhan. Perkumuhan ialah proses apa? Sambung. Perkumuhan ialah proses apa? Jadi kamu kena tahu bila orang tanya perkumuhan tu apa. Dan seterusnya buat macam ni, buat kotak, okey, gambar. Cikgu nak kamu lukis. Kalau rasa rumah tu ada printer, boleh print. Supaya kenapa? Cikgu nak kamu kenal apa dia, macam mana rupa kulit, macam mana rupa peparu, macam mana rupa ginjal, macam mana rupa dubur. Supaya bila jawab soalan tak ada masalah. Kamu dah kenal lah itu adalah organ perkumuhan. Itu adalah organ penyah tinjaan. Gambar ni boleh lukis, boleh tampal dan sebagainya. Mesti gambar tu kalau boleh menyerupai yang atas ni. Okay. Cikgu tak nak jumpa lagi gambar macam penanggal. Okay. Takut cikgu tengok. Okay. Bila melukis tu, pastikan kamu lukis, kamu faham, orang yang nak baca pun faham. Kena tahu, bukan kamu je faham, tapi orang lain nak baca pun kena tahu apa yang kamu lukis. Okay. Ini organnya kulit, peparu, ginjal. Yang ini sila nyatakan. Kulit merembeskan apa? Apa bahan buangan dia? Peparu apa yang dikeluarkan? Ginjal apa yang disingkirkan? Okey, itu proses perkumuhan. Okey, buat ni nota kena tulis. Sains ni kena banyak menulis. Sebab baru kamu ingat. Okey, tadi kita belajar perkumuhan. Sekarang ini apa pula penyah tinjaan? Okay. Kalau kamu perasan penyah, nyah ni apa nyah? Nyah tu kita singkirkan. Nyah tu kita singkirkan. Tinja adalah berak tai kamu tu. Jadi kita singkirkan tai. Jadi kata sains ni, istilah sainsnya penyah tinjaan. Apa dia proses penyah tinjaan?
proses menyingkirkan tinja. Menyingkirkan tinja melalui apa? Dubur. Dubur kamu ini yang keluarkan ni. Yang keluarkan tinja. Okey. Tetapi kamu perlu tahu, proses nak menghasilkan tinja, dia ada tiga organ yang melibatkan berlakunya proses penyatinjaan. Mula-mula kamu makan, ni perut kamu ni. Ni perut kamu makan. Lepas tu makanan tu diproses, mula-mula diproses pada usus kecil. Usus kecil dulu akan proses. Ni kita namakan dia usus kecil. Kemudian bila usus dia dah lalu ke usus kecil, baru dia masuk ni ke dalam usus besar. Bila dia masuk dalam usus besar, barulah dia akan slow menjadi tinja macam ni. Dekat usus besar lah berlakunya tinja itu. Dan bila dah ada tinja, dia akan keluar pada dubur. Jadi proses penyatinjaan berlaku dengan tiga organ. Yang pertama usus kecil, kemudian dia pergi ke usus besar, baru pergi ke dubur. Okey, dan ni seterusnya nombor berapa tadi? Nombor 5. Okey, nombor tak payah kamu tulis, tapi kamu kena tulis step by step. Okey, seterusnya masukkan tulis maksud penyatinjaan pula. Apa maksud proses penyatinjaan? Proses penyatinjaan adalah proses apa? Okey, seterusnya macam tadi mesti ada gambar, lukis gambar supaya cikgu nampak usus kecil tu macam mana, usus besar tu macam mana, dubur tu macam mana. Okey, dan organ penyatinjaan adalah dubur. Jadi dubur tu menghasilkan apa? Apa hasil buangan yang melalui dubur. Ingat kita tak panggil tahi, kita kena guna istilah sains yang lebih sopan. Okey. Di sini cikgu nyatakan sikit. Proses penyatinjaan bermula dari usus kecil, kemudian ke usus besar, dan kemudian ke dubur dan menghasilkan tinja. Okey, nampak tak cikgu tulis pun guna warna-warni kan? Kalau boleh, cuba tulis guna pen ke pensel ke warna-warni, supaya bila warna-warni kita tertarik untuk membaca. Kalau kamu tulis pakai pensel je, cikgu pun bosan nak baca. Betul? Apalagi kamu. Sebab yang nak bacanya kamu, yang nak belajarnya kamu. Cikgu tak ada dah. Okey. Jadi tolong buat secantik yang boleh. Sebab buku ni kita nak guna sampai tahun 6. Okey. Apa yang kamu belajar tahun 4 ni tak semestinya akan hanya tahun 4. Dia akan bersambung tahun 5 seterusnya sampai tahun 6. Okey, tadi kita dah belajar perkumuhan, penyatinjaan. Perkumuhan apa yang dihasilkan, penyatinjaan apa yang dihasilkan. Sekarang ni kita masuk muka surat 41. Kenapa pentingnya proses perkumuhan dengan proses penyatinjaan tu? Penting untuk diri kita sebagai manusia. Okey, kenapa kita tengok kat sini? Situasi 1, doktor, saya sukar membuang air kecil. Okey, kebiasaannya jika seseorang sukar membuang air kecil, dia berkemungkinan menghidap penyakit batu karang. Ini yang sukar nak kencing. Saya akan buat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan encik. Jadi berhati-hati, jangan suka menahan kencing. Kalau dari kecil dah suka menahan kencing, dah bosan ya, mudah dapat penyakit batu karang. Kenapa? Kencing kita ni dia ada garam mineral. Bila garam mineral tu perlu dikeluarkan pada masa-masa tertentu. Bila kita contohnya kamu mandi pagi, tengah hari tak ada kencing-kencing ni sampai petang baru kencing balik. Jadi garam mineral yang tidak dikeluarkan itu akan disimpan di dalam pundi kencing. Lama-lama dia akan menjadi batu karang. Batu karang.
Bila batu karang ni makin lama makin besar, dia akan menyekat saluran air kencing. Bila menyekat saluran air kencing, dia akan menyukarkan kamu untuk membuang air kencing dengan elok ataupun lawas. Bila terjadinya macam tu, kita akan, biasanya lelaki lah, akan terasa sakit di pundi kencing tu. Bila dah sakit tu bahaya. Sebab dia boleh merosakkan kita punya pundi kencing. Kalau perempuan, dia boleh merosakkan ginjal dia. Jadi ingat, perlunya membuang air kencing ikut berkala, pagi, tengah hari, petang, malam. Sebab tu kena banyak minum air kosong. Bila banyak air kosong, kita akan selalu terkencing. Bila terkencing tu, kita buang benda yang tak perlu dalam badan kita. Jangan disimpan. Nak simpan biar apa? Yang takut buat apa? Koncing je. Itu kesan perkumuhan. Kalau peluh, kalau kita tak berpeluh, tak bersukan, apa akan terjadi? Macam sekarang lah, obesity. Sebab tu pentingnya kita kena bersukan, mengeluarkan peluh. Peluh tu untuk membuang lemak-lemak yang ada di bawah kulit kita. Tu pentingnya bersukan. Kecil-kecil macam kamu ni, kalau yang dah badan besar tu, dari sekarang lah kena ubah gaya pemakanan. Macam mana petang-petang kena bersukan, beriadah. Itu kulit. Peparu, macam mana kita nak jaga peparu kita? Jangan hisap rokok, jangan duduk dekat dengan orang yang hisap rokok. Itu yang akan merosakkan peparu kita. Itu kena jaga. Situasi 2 pula. Doktor, saya sukar membuang air besar. Adakah tinja kamu keras? Adakah tahi kamu keras? Tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Kenapa tinja tu keras? Sebab kurang minum air. Kita makan tapi minum air manis. Jadi sebab tu pentingnya minum air 8 gelas sehari, supaya proses kita membuang air kecil dan proses kita membuang air besar lebih mudah. Dan cikgu perasan juga ada yang kamu ni kadang membuang air besar seminggu sekali, takut nak berak. Tak elok macam tu. Dia paling elok dia membuang air besar waktu pagi setiap hari. Sebab apa yang tinja kita ada tu, dia adalah bertoksid. Toksid ni kalau kita simpan lama-lama dalam perut, itu menyebabkan penyakit. Sebab toksid ni berbahaya, tak boleh berada lama di dalam perut. Bila tinja tu dihasilkan, kita kena keluarkan dia. Jadi macam mana kita nak keluarkan dia? Minum air banyak, makan makanan yang sihat. Kalau kita rasa macam hari tu dah 2-3 hari tak berak, jadi banyakkan makan buah-buahan. Kita kena buang seboleh-bolehnya setiap hari, sebab kita perlu menyingkirkan toksid yang ada di dalam badan kita. Ingat, tinja tu bertoksid. Kalau kita tak buang tinja tu, dia akan boleh menyebabkan penyakit terhadap usus kita. Sebab bila toksid tu berkumpul, dia akan serang usus dulu. Kenapa? Sebab tinja tu berada pada usus besar kita kalau kita simpan. Jadi kalau usus kita rosak, susah nanti kamu nak hidup lama. Sebab kamu nak makan, betul? Bila kamu nak makan, usus tu yang bekerja keras untuk memproses makanan kamu. Jadi pentingnya kita menjaga organ-organ pernafasan dan organ penyahtinjaan kita supaya kita boleh menjadi manusia yang sihat. Nota yang terakhir, nombor 6 ni, kepentingan. Kenapa pentingnya proses perkumuhan dan penyahtinjaan? Cikgu dah terangkan tadi dah kan? Kalau kita tak kencing, apa akan berlaku? Kalau kita tak berak, apa akan berlaku? Tapi sekarang ni cikgu nak kamu tulis penyakit dia. Contohnya kalau kita tak kencing,
Jadi apa penyakit yang boleh akan berlaku kalau kita tak kuat peluh? Apa yang penyakit akan berlaku kalau kita tak jaga peparu kita? Apa penyakit akan berlaku? Ataupun kamu boleh nyatakan apakah kesan-kesan dia? Okey, dalam buku teks ni dia tak ada sangat lah. Dia tak ada apa dia penyakit yang boleh berlaku kalau kita tidak menjaga proses-proses ni. Okey. Sekarang ni okey, cikgu bagi tahu. Kalau perkumuhan, biasanya kalau soalan tu tanya perkumuhan, apakah penyakit atau kesan dia jika kita organ tu macam mana rosak ataupun tak elok. Jadi kalau perkumuhan, jika kita tak jaga kitanya air kencing, peparu, ginjal, kulit, akan berlakunya penyakit batu karang, ataupun boleh dah terjadinya kencing berdarah. Bila kencing dah berdarah ni, kena cek lah, sebab berdarah ni maknanya organ dalam pendi kencing tu dah rosak. Okey. Kalau penyatinjaan pula, kalau kamu tak menjaga proses pembuangan kamu dengan baik, apa yang boleh berlaku? Kanser usus. Kenapa cikgu cakap tadi? Sebab tinja tu berada pada usus. Bila kita tak buang, toksit yang ada pada tinja itu akan merosakkan dinding usus. Okey, selain daripada kanser usus, radang usus, merosakkan usus kamu tu. Okey. Selain daripada itu, boleh menyebabkan usus tersumbat. Jadi bila usus tersumbat, menyukarkan proses kehidupan kamu untuk menjadi orang yang lebih sihat. Jadi ingat, ini akan berlaku kalau kita tak menjaga organ perkumuhan kita dengan betul. Yang ini, kalau kita tak menjaga organ penyatinjaan kita dengan betul, ini yang akan berlaku kesan jangka panjang. Sebab kamu muda lagi, kecil. Jadi kesan jangka panjang. Jadi macam mana cara nak mencegah berlakunya kesan-kesan ni? Yang pertama, banyak minum air masak, air kosong. Okey. Yang kedua, pemakanan tu kena jaga, banyak makan buah-buahan supaya mudah kita nak melakukan proses penyah tinja. Okey. Dan itu cikgu rasa lama, sebab sains ni perlukan banyak lama dalam memberitahu apa yang perlu kamu lakukan. Okey, lepas ni dah habis nota, boleh sambung buat dalam buku aktiviti. Nanti cikgu beritahu muka surat berapa. Okey, terima kasih.